Jadi sedang mereka ni semua duduk dekat dalam kemah masing-masing. Tiba-tiba salah satu kemah kan, zip kemahnya dibuka separuh tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi kita di dalam channel ini. Macam biasa, anda semua bersama saya, Affar Roslan. Saya akan berceritakan tentang kisah seram hantu di dalam channel R2J ini. Saya nak ucapkan selamat datang bagi sesiapa sahaja yang baru terjumpa channel ini. Kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe. Tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe channel saya, sentiasa follow video-video di dalam channel saya ini, saya ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Baiklah, sebelum saya memulakan cerita, suka saya ingin ingatkan, di dalam setiap penceritaan janganlah anda semua terlalu percaya atau taksub. Cukuplah sekadar hanya menjadikan ianya sebuah cerita. Okeylah, tanpa kita membuang masa, jomlah kita mulakan cerita untuk episod kali ini. Keep rolling. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Baiklah, cerita yang ingin saya kongsikan kepada anda semua pada malam ini. Cerita ini dikongsikan oleh paksu saya, tetapi kejadian ini bukanlah berlaku kepada paksu saya, di mana paksu saya ini pun dapat cerita ini daripada salah seorang kenalan dia, iaitu Pakcik Rahim. Di mana Pakcik Rahim ini, dia ni bekerja sebagai salah seorang security ataupun guard di salah sebuah sekolah. So apabila saya dengar cerita ni daripada paksu saya, dan saya rasa cerita ni agak rare, sebab itulah saya ingin kongsikan cerita ini kepada anda semua. Kalau nak tahu cerita ini rare ataupun tak, kena dengarlah cerita ini sampai habis. Baiklah, cerita dia begini. Kejadian ini berlaku di salah sebuah sekolah yang di mana Pakcik Rahim ini bekerja. Sekolah yang mana tu memang tak diberitahulah. Okey, cerita dia begini. Di mana dekat sekolah ni terdapat satu persatuan, persatuan yang seperti persatuan PBSM, pengangkap dan sebagainya tu tahu. Tapi persatuan apa tu memang tak dinyatakan kepada saya lah. Di mana persatuan ini, mereka ini semua dapat masuk pertandingan berkawat kaki sehingga sampai ke peringkat negeri tahu. Jadi disebabkan mereka ni dah dapat masuk pertandingan kawat ni sehingga ke peringkat negeri. Jadi sekumpulan mereka ni berbincang di mana mereka ni nak membuat latihan kawat ni dengan lebih keras lah. Dia bukanlah keras macam mana. Di mana mereka ni plan nak buat latihan kawat tu selepas waktu sekolah. Yalah, kalau tak selalunya diorang ni akan buat latihan kawat tu di mana pada waktu sekolah saja kan. Jadi mereka ni disebabkan dah dapat masuk pertandingan tu sehingga sampai ke peringkat negeri. So diorang ni nak buatlah latihan ni dengan orang kata lebih lagi lah kan. So mereka semua ni pun plan lah, di mana ada satu hari tu diorang ni plan untuk minta kebenaran daripada pihak sekolah untuk diorang ni tidur dekat sekolah tahu. Kira diorang ni nak berkemping dekat sekolah lah untuk mereka ni jalani latihan kawat kaki tu pada waktu malam. So adalah beberapa orang daripada sekumpulan mereka ni kan pergilah berjumpa salah seorang cikgu ataupun guru dekat sekolah ni untuk dia minta kebenaran lah untuk mereka ni berkemping ataupun tidur dekat sekolah untuk diorang ni buat latihan kawat lah.
Sebab katanya pertandingan kawat kaki mereka ni lagi beberapa hari saja tahu. Jadi selepas permintaan mereka ni semua telah pun dapat persetujuan lah daripada guru ni. So mereka semua ni pun dibenarkanlah untuk berkemping dekat sekolah pada malam tu, dan untuk mereka ni jalani latihan kawat kaki ni lah dekat sekolah. Jadi seperti yang mereka ni semua telah pun rancang, pada hari yang mereka ni memang nak berkemping tidur dekat sekolah tu. So pada harian tu seperti yang diorang ni rancang, pada pukul 5.30 petang tu mereka semua ni pun berkumpul lah dekat sekolah mereka ni kan. Jadi apabila setibanya mereka ni semua kan, sekumpulan mereka ni pun telah semuanya ada dekat sekolah. Jadi diorang ni pun pergilah ambil kemah yang terdapat dekat sekolah diorang ni. Di mana cerita yang saya dapat ni, diorang ni pinjam kemah kemah sekolah tau. So mereka ni semua pun bekerjasamalah mendirikan kemah di salah satu kawasan lapang yang terdapat dekat sekolah ni. Jadi diorang ni pun semua bekerjasamalah mendirikan kemah. Saya pun tak dinyatakan ataupun tak diceritakan lah yang diorang ni semua ada berapa orang. Tapi lebih kurang anggaran orang ni mungkin ada dalam 20 lebih orang macam itu kan. Jadi diorang ni mendirikan kemah 5 ke 6 kemah macam itu tau. Jadi tibanya waktu malam seperti yang mereka ni semua dah plan lah, di mana mereka ni ingin menjalani latihan kawat kaki tu. Masa tu mungkin dah lepas waktu isyak lah, mungkin dalam dah sekitar pukul 8.30 malam macam itu. Jadi mereka semua ni pun berkumpul lah dekat-dekat saja dekat area yang tempat diorang ni mendirikan kemah ataupun diorang ni buat camping kan. Sebab dekat situ adalah kawasan lapang tau. Jadi diorang ni buat latihan kawat tu dekat situlah. Jadi mereka semua ni pun berkumpul dan mereka semua ni pun buatlah barisan kan untuk mereka ni jalani latihan kawat tau. Jadi cerita ini semuanya bermula dekat sini tau. Baru saja mereka ni semua buat barisan untuk buat latihan kawat tu, tiba-tiba salah seorang daripada mereka ni kan sedang memandang ke arah salah sebuah bangunan yang terdapat dekat sekolah tu. Di mana yang diceritakan saya, kawasan yang diorang ni buat camping ataupun buat kemah ni dan kawasan yang diorang ni buat latihan kawat tu, kawasan diorang ni belakang salah satu bangunan yang terdapat dekat sekolah tu tau. Jadi salah seorang ni kan yang orang kata sedang memandang ke arah bangunan sekolah tu, tiba-tiba dia ni ternampak macam ada salah seorang kawan di antara mereka ni kan ada dekat salah satu tingkat dekat bangunan tu tau. Jadi yang ternampak ni kita bagi nama dia Ali lah. Jadi yang Ali ni apabila dia pandang dan dia ternampak, tiba-tiba dia ni bertanya kepada semua kawan-kawan dia, tapi dalam keadaan yang menjerit lah. Di mana Ali ni bertanya, ada ke salah seorang daripada kita ni yang tak ada? Ada ke di antara kita ni yang tak cukup tau? Jadi bila diorang ni dengar akan pertanyaan Ali tu, so diorang ni semua pun macam berpandangan lah antara satu sama lain kan. Nak tengok lah, betul ke ada yang tak ada? Betul ke ada yang tak cukup? Jadi sedang mereka semua ni berpandangan, tiba-tiba yang si Ali ni berlari ke arah bangunan sekolah tu. Kemungkinan yang Ali ni nak pergi berlari ke arah kawan yang dia nampak tu tau. Jadi apabila mereka ni semua nampak yang Ali ni berlari, mereka semua ni pun mengejarlah Ali ni kan. So diorang ni pun kejar Ali. Belum sempat Ali ni sampai dekat bangunan ataupun naik dekat bangunan tu, diorang ni pun dapatlah tangkap si Ali ni kan. Jadi bila diorang tu dah tangkap Ali ni, diorang kata masa tu keadaan Ali ni seperti seolah-olah sedang dirasuk tau. Sebab bila diorang dapat tangkap Ali tu, Ali ni tiba-tiba menjerit. Ali kata, lepaskan aku tau. Jadi masa tu keadaan dah jadi sedikit huru-hara lah. Lepas tu adalah beberapa antara diorang ni bawalah Ali ni masuk ke dalam kemah. Jadi disebabkan keadaan yang macam itu kan, adalah di antara mereka ni dah start rasa macam seram lah. Yelah kawasan sekolah kan pada waktu malam, lagipun dekat tempat diorang ni berkemping tak adalah terang sangat, cuma ditemani cahaya macam ada lampu jalan kat area situ kan. So dengan sedikit cahaya lah daripada lampu-lampu dekat koridor ataupun tempat berjalan kaki dekat
area bangunan tu tahu. So bila dah jadi macam itu, ramailah di antara mereka ni dah tak nak teruskan tidur dekat sekolah dan tak nak teruskanlah latihan kawat tu pada malam tu tahu. Jadi hampir separuh daripada kumpulan mereka ni yang nak balik ke rumah lah. Jadi yang balik ke rumah pada malam tu, kemungkinan rumah dia ni berdekatan saja dengan sekolah tahu. Jadi bila separuh daripada mereka ni dah balik, masa tu tinggal dalam 8 ke 10 orang saja tahu yang tinggal. Di mana apa yang diberitahu kepada saya lah, yang tinggal ni kemungkinan rumah dia ni berjauhan sikit lah daripada sekolah. Kemungkinan dia ni macam duduk di kampung sebelah. So yang tinggal ni mengambil keputusan lah untuk stay saja dekat situ kan, untuk tidur sajalah. So pada malam tu diorang ni pun tak jadilah, memang tak jadi nak teruskan latihan kawat. Yelah, lagipun dah tak cukup orang kan untuk buat latihan kawat. Jadi mereka yang tinggal ni pun mengambil keputusan lah untuk stay dan rehat saja dekat dalam kemah masing-masing tahu. Masa tu yang diorang ni nak telefon kedua ibu ayah diorang pun tak boleh sebab diorang ni tak bawa handphone. Dan apa yang diceritakan pada saya masa tu adalah zaman yang handphone masih hitam putih lah. Maksudnya masa tu kalau macam kita ni tak bawa handphone pun tak ada apa-apa lah sangat kan. Tak adalah macam sekarang kalau tak bawa handphone tu rasa macam agak pelik lah kan. Jadi sedang mereka ni semua duduk dekat dalam kemah masing-masing, tiba-tiba salah satu kemah kan, zip kemahnya dibuka separuh tahu. Masa tu dekat dalam kemah yang zipnya dibuka, masa tu kat dalam kemah ni terdapat 3 orang lah. Jadi mereka bertiga ni agak terkejut lah kan, sebab tiba-tiba je zip kemah mereka ni dibuka tahu. Lepas tu masa tu diorang ni cuma berfikiran, siapa pula kan, ada ke mungkin kawan-kawan kemah sebelah diorang ni yang macam sajalah kan nak mengacau mereka ni bertiga kan. Jadi salah seorang daripada mereka ni pun memberanikan dirilah untuk tengok kan dekat luar kemah tu kan. So dia ni pun pergilah tengok di antara celah-celah zip kemah yang terbuka tu tahu. Jadi bila dia tengok ke arah luar, alangkah terkejutnya yang tengok ni. Katanya dia ternampak satu penampakan seolah-olah seperti hantu Cina tau. So bila dia dah nampak tu kan, bila dia dah tengok macam tu apa semua, dia nampak benda tu, so dia ni pun macam ke belakang lah balik kan. Lepas tu dia ni pun beritahulah kepada 2 orang kawan dia yang terdapat dekat dalam kemah tu kan apa yang dia nampak. So dia ni pun cepat-cepatlah tutup zip kemah dia tu semula tau. So bila ngam-ngam dia tutup saja zip kemah dia tu, tiba-tiba kemah mereka ni seperti digoyangkan tau, ataupun digoncang macam itu. So diorang ni pun apa lagi, memang rasa terkejut lah. Jadi disebabkan dah terkejut tu, diorang ni pun buka balik zip kemah tu dan keluarlah daripada kemah tu tau. Jadi bila diorang ni keluar, rupa-rupanya bukan mereka bertiga ni saja yang keluar tau. Rupa-rupanya kawan mereka yang lain yang duduk dekat kemah lain ni pun keluar. So diorang ni pun macam berpandangan lah antara satu sama lain. Lepas tu belum sempat diorang ni nak bertanya kan antara satu sama lain apa yang terjadi. Masa tu diorang ni semua terpandang dekat area kawasan jalan kaki tu, di mana dekat jalan kaki tu kan akan ada macam atap bumbung macam itu tau. So bila diorang pandang ke arah situ, diorang ternampak lagi 4 penampakan apa yang budak tadi nampak tau. Kali ni diorang nampak benda tu ada 4. Memang saya tak tahulah benda ni betul ataupun tidak, tapi inilah benda yang mereka ceritakan. Diorang cakap diorang nampak 4 penampakan seperti hantu Cina. Hantu Cina yang macam kita tengok dekat dalam filem tu kan. So diorang nampak benda tu ada 4 dekat atas atap bumbung tempat berjalan kaki tu, sedang melompat macam ke depan, lompat ke belakang, sambil sedang melihat ke arah kiri dan kanan. Jadi mereka semua ni selepas apa yang mereka ni dah nampak, apa yang mereka tu nampak, diorang ni semua pun memang tak fikir apa, berlari tinggalkan kawasan yang diorang ni camping tau. So disebabkan masa tu dekat sekolah memang ada diorang ni
kan, sekumpulan mereka ni dan juga Pakcik Rahim ni. So diorang ni pun berlari pergilah ke Pondok Gad. Jadi setibanya diorang dekat Pondok Gad tu, nasib baiklah kebetulan masa tu yang Pakcik Rahim ni memang ada dekat dalam pos guard dia tu kan. So diorang ni pun terus berceritalah, terus bagi tahu dekat Pakcik Rahim apa yang diorang ni nampak dan apa telah berlaku kepada mereka ni semua tahu. Pakcik Rahim kata Pakcik Rahim ni percaya je dengan cerita budak-budak ni tahu, sebab kata Pakcik Rahim apa yang dia tahu pada malam tu adalah malam di mana Cina ni buat sembahyang hantu tu. Saya pun tak tahu sangat pasal benda ni, tapi itulah apa yang Pakcik Rahim ni cerita tahu. Sebab Pakcik Rahim kata memang masa tu dia nampak kebanyakan tokong-tokong yang terdapat dekat area dia tu lah, banyak yang macam bakar colok yang besar tu. Okey, baiklah, sampai sini saja cerita untuk pada malam ini. Macam mana? Raya tak? Bila saya dengar cerita ni dan saya dapat cerita ni daripada Pak Su saya kan. So saya masa tu macam wow, lain daripada lain ni kan. Sebab selalunya apa yang kita dengar cerita pasal cerita-cerita hantu Melayu lah kan. Sebelum ni saya pernah tengok hantu Cina ni pun dekat dalam filem-filem, itu pun dekat dalam filem cerita Cina luar negara kan. Tapi bila saya dapat cerita ni saya macam wow, memang bagi saya agak rare lah untuk saya kongsikan. Tapi benda ni betul atau tidak, wallahu alam, saya pun tak tahu. Tapi inilah apa yang Pakcik Rahim ni ceritakan kepada Pak Su saya, dan inilah apa yang Pak Su saya kongsikan kepada saya. Okeylah, semoga kita berjumpa lagi di cerita yang akan datang, di episod yang akan datang. Seperti biasa, bagi sesiapa saja yang baru terjumpa channel ini, kalau anda suka akan cerita kisah seram hantu, bolehlah support saya dengan tekan butang subscribe, tekan juga butang loceng, kalau boleh like dan juga komen. Bagi sesiapa yang dah subscribe, sentiasa support saya tu, saya ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Okey, semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang, di cerita yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.